Okey, tidak tadi persembahan dari Salam Muzik. Salam Muzik. Ya. Dan kita akan dapat saksikan nanti lagi persembahan mungkin pada hujung pertemuan kita hari ini. Tapi Sangat sekarang unik ini, sangat unik gaya persembahannya. ya betul, unik. Kita nak cakap pasal satu yang unik juga, Ya. tapi bukan dalam seni muzik, tapi seni Pembuatan seramik. pembuatan seramik. Okey. Dan ini dia jenis inovasinya yang mungkin telah membawa industri ini ke satu tahap lain lagi dan juga dalam masa yang sama memperkukuhkan nama negara kita terutamanya dalam perkara-perkara yang berbentuk seni seperti ini. Jadi bersama kita di studio Cik Rozana Musa, inovator produk Tanur. Bagi pembuatan seramik. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang. Ya. Kita nak tahu dulu, tanur tu apa? Okey, tanur tu kita guna adalah salah satu equipment lah kita guna untuk membakar. Yang mana kalau kita nak produce seramik, dia memang Kena bakar? mesti ada lah. Dia macam dapur. Dia macam dapur, tapi cuma dalam seramik kita panggil dia tanur lah. Jadi mungkin kita boleh bermula dengan sejarah penglibatan Cik Rozana dulu dalam bidang pembuatan seramik ni. Okey. Saya graduate daripada UiTM. Memang ambil jurusan Seni Lukis Seni Reka Seramik tahun 2006. Dan selepas saya graduate, saya kerja dalam bidang ini juga. Kemudian setahun lebih kurang setahun setengah kemudian saya decide untuk balik kampung lah, balik Melaka, yang mana di Alur Gajah, untuk saya set up satu bengkel lah, bukan bengkel besar, bengkel yang kecil lah untuk saya teruskan apa yang saya belajar ni lah. Kemudiannya dalam masa yang sama sebelum saya set up untuk ke arah bisnes, saya juga banyak terlibat dalam pameran seri lah di banyak tempat lah, antaranya Penang, Singapura, Kuala Lumpur dan sebagainya lah. Ketika itu bergerak sendiri? Bergerak sendiri. Jadi balik ke kampung dan buka bengkel yang kecil ni dulu. Lepas tu buat apa? Mungkin produk-produk awal pada masa tu? Produk awal, okey. Asalnya berkenaan dengan tanur itulah. Okey, kalau kita ikutkan, kalau dalam seramik ni ramai orang macam contohlah orang student yang baru graduate, dia banyak salah anggap persepsi mereka bila kita nak set up satu bengkel ataupun bisnes berkaitan seramik ni memerlukan modal yang besar. Tapi sebenarnya tak perlu sebenarnya. Macam contohnya lah, saya sendiri memang tak nak buat loan dalam bisnes. Dan saya decide untuk bekerja dululah. Dan masa tu dan masa tu saya bekerja sebagai guru sandaran lah. Sebab itu adalah waktu terpendek. So petang saya boleh ke bengkel dan saya sambung kerja saya sampai malam. Okey. Kemudian saya kumpul modal dan saya discuss dengan pensyarah saya, iaitu Profesor Madya Abdul Rahim, yang mana dia mengajar di UiTM jugalah. Saya jumpa dia dan saya cakap, macam mana? Okey, saya ada modal sekian-sekian, boleh tak saya nak buat tanur? Dan kita kira-kira dan saya bagi, kita discuss lah dari segi idea macam mana semua. Kemudian dia kata, okey, kita boleh buat. Dan saya decide untuk buat lah. Masa tu saya spend dalam hampir 3,000 sajalah. Kalau kita nak ikutkan, kalau betul-betul yang proper punya tanur yang memang untuk industri punya, lebih kurang yang kecil je dah 10,000 macam tu. Jadi dengan membuatnya sendiri, mewujudkannya sendiri, dah boleh menjimatkan kos dan juga dah boleh bermula bisnes lah, maksudnya begitu. Memang saya start macam tu. Cabarannya, kerana kebanyakan orang mereka berfikir boleh kita harus bermula di tempat-tempat yang besar seperti di Kuala Lumpur untuk berjaya, tapi anda bermula di Alur Gajah. Cabaran peringkat awal untuk mempromosikan. Macam saya bernasib baik sebab saya sudah terlibat dalam pameran seni. Jadi di situ orang dah mula kenal dah sebenarnya. Orang dah kenal dalam industri lah, inilah. dalam industri seni itu. Itu yang saya berani untuk balik ke Melaka. Okey, cuma sekarangnya dari segi cabaran tu, cuma saya fikir saya ni sebenarnya adalah seorang yang bernasib baik sebab saya banyak rakan-rakan yang mengajar sebagai lecturer ke apa. Jadi di situ saya dah luaskan kontak saya. Kemudian
pendek kata mungkin banyak langkah kanan lah kot kan. Ke mana-mana tu ada saja kontak. Kemudian dari segi adik-beradik saya pun, dia pun dah banyak terlibat dalam perniagaan. Bukanlah satu perniagaan besar, tapi walaupun diorang pun ada yang bekerja, tapi pun ada dalam masa yang sama dia pun sebagai menjalankan perniagaan juga. So, kat situ pun saya dah ada boleh pinjam pengalaman mereka. So dari segi cabaran pun sebab kita pun sekarang dah ada kemudahan, kita ada internet dan sebagainya. So kita dah boleh promote melalui website dan sebagainya. So tak jadi masalah. Produk-produk yang anda hasilkan mungkin boleh kongsikan cenderahati, mungkin untuk orang kahwin, majlis-majlis semua. Okey, setakat ni kita ada produce contohnya souvenir. Sebab kenapa saya buat souvenir, sebab tanur yang saya buat tu adalah tanur tu sesuai untuk hasilkan benda-benda yang kecil lah, tidak terlalu besar sebab kita buat sendiri benda tu. So adalah dalam seramik tu sendiri adalah proses. Dalam proses pembakaran tu sendiri ada prosesnya yang kita perlu ikutlah peraturannya. Dan sehingga ia digelar sebagai satu ciptaan yang inovatif. Maksudnya tidak ada lagi sebelum ini ciptaan sebegitu. Tanur sekecil itu. Ada tanur yang kecil sebenarnya. Okey, cuma dari segi konsep lah sebenarnya kalau kita ikut kita ubah sedikit. Benda tu sebenarnya konsepnya sudah ada sebenarnya. Cuma kita perbaikinya untuk bila saya discuss dengan pensyarah saya cakap kat dia, okey, macam mana kita nak buat satu tanur yang boleh saya guna lama. Sebab saya nak untuk bisnes dan hasilkan hasil seni. Dan benda tu konsepnya memang dah ada, iaitu kita panggil dia tanur raku lah. Itu memang kita ambil konsep tu dan kita ubah sesuai dan kita perbaiki lagi untuk saya guna pakai untuk dalam tempoh masa yang panjang. Tanur ini apa kepentingannya sebenarnya? Mengapa perlu ada tanur ini? Untuk pembuatan seramik ini. Mesti ada. Sebab tak boleh pakai dapur biasa ke? Kalau ikut pada tradisional pakai dapur kayu boleh. Tapi sebab kita secara pun komersial je tak cukup tangan tu. Jadi pembakaran pun makan masa yang lama. Dan Okey. dari sumber kalau pencemaran alam pun satu isu juga kan, sebab tempat terbuka kan. Kemudian sebab kita pun nakkan jaga kualiti dan sebagainya. Okey. Ada setiap jenis pembakaran dalam seramik ni, banyak jenis pembakaran. Jadi contohnya pembakaran kayu, okey, dia tak boleh sampai ke tahap ini. So ini kalau saya buat dapur tu, saya boleh buat satu dari segi finishingnya lebih bagus lah dan lebih berkualiti lah. Okey, dan bagaimana pula kerjasama dengan YIM dalam menghasilkan tanur ini? Dan ada pasaran yang lebih luas tak untuk orang kata penggiat industri seramik juga nak menggunakan ciptaan ini? Okey, dari segi saya tanur tu dibuat disebabkan oleh saya nak produce untuk membuat produk lah, saya nak buat produk. Okey, sebenarnya saya tidak aim sampai ke saya komersialkan tanur tu sebenarnya, sebab niat saya adalah untuk saya hasilkan produk. Jadi tetapi dari segi potensi itu juga ada komersial yang mana saya nampak masalah-masalah pelajar yang baru graduate, diorang tak tahu benda ni boleh kita guna. Dan bila diorang dalam kepala diorang, okey, nak buat seramik ni kos tinggi, kos lah tinggi. Sebenarnya tak, sebab saya sendiri yang saya nampak boleh dikomersialkan untuk kita, sebab saya fikir bagus juga sebab untuk meluaskan industri seramik. Siapa yang buat kan tanur tu? Yang betul-betul bertukang. Dia kena bertukang ke macam mana untuk menghasilkan dapur? Dia bukanlah bertukang. Okey, kita buat pun dekat Shah Alam sebenarnya. Okey, sebab nak buat pun bukan boleh buat sebarang buat pun. Dia adalah dalam seramik ni dia adalah benda prosedur-prosedur yang kita kena tahulah dari segi cara pembakaran atmosfer dan sebagainya lah. Dan saya bersama dengan pensyarah saya dan kita buat, kemudian kita test di Shah Alam semua dah okey, kita bawa balik Melaka. Dia tak adalah perlu nak sampai bertukang tukar rumah tu, tak perlu lah. Okay. Kalau kita tengok setakat ini produk anda boleh didapati di mana? Okey, memang saya sengaja
tidak mahu hantar merata-rata jugalah kita. Eksklusif. Kita nak kan eksklusif. Kebanyakan memang kita produce yang kita jual directly dengan klien lah. Ditempah sahaja baru buat macam tu. Tempahan. Tapi ada juga macam contoh dengan gym, dan ada beberapa agensi yang saya sertai lah. Saya ada link dengan mereka. Mereka sendiri dah banyak buat event-event. So mana-mana event yang saya boleh pergi dan saya akan bawa mana-mana. Contohnya kita ada buat fridge magnet yang kita memang sentiasa produce. So kita akan jual teruslah. Berapa setakat ini jumlah tenaga kerja? Tenaga kerja sekarang ada 2 orang. Tapi cuba saya punya konsep banyak membantu pelajar-pelajar yang baru graduate dan saya nak exposekan mereka lah sebab saya ada ambil student practical juga. So di situ saya dah start exposekan mereka. Mana-mana yang ada minat saya terus tarik lah. Macam next month pun saya ada seorang lagi student saya nak tarik untuk join saya lah. Okey. Dan biasanya kalau seramik orang buat ataupun orang hasilkan dalam bentuk pasu. Tapi ini pinggan, mangkuk ke, tapi ini berbeza sikit sebab ia dibingkai kan. Kalau yang anda tengok di depan kita ni pun bukan lukisan. Dalam bingkai ni ia memang ialah produk seramik. Ini bagaimana pasarannya di Malaysia? Belum ada yang lain ataupun tidak berkembang sangat pilihan untuk yang macam ni selain daripada dengan apa yang dikeluarkan sendiri oleh Cik Rozana. Okey, bila persepsi orang Malaysia sendiri kan, bila kita kata seramik, satu dia suka seramik tu apa? Dia sebenarnya tahu seramik tapi mungkin dia tak pasti nak tanya juga. Dia suka cakap seramik, oh ni kaca ke? Dia suka kaca ke? Ataupun tak pun pasu, benda yang sangat common lah pasu. Tapi bila kita tunjuk ni, contohlah macam brooch yang saya pakai, benda-benda kecil pun, even saya tunjuk dekat pengusaha seramik sendiri, dia macam terkejut. Boleh ke buat ni? Kita boleh je kan. So dari segi pemahaman sendiri lah, macam saya pun macam saya punya vision jugalah adalah untuk nak kembangkan seramik yang mana nak cuba biar masyarakat tahu sendiri seramik tu apa sebenarnya. Dia tahu tapi dia tak sedar sebenarnya lah. Dia tak pasti. Okey. Dan ini sangat menarik sebenarnya dari satu ciptaan ataupun dari satu cita-cita untuk satu jenis perniagaan sebenarnya telah mencetuskan hasil inovasi yang menarik. Kita bersama Cik Rozana Musa untuk bercakap juga tentang produk tanur bagi pembuatan seramik yang telah berjaya dicipta oleh Cik Rozana untuk menghasilkan produk-produk yang dipasarkan sekarang ini dan mungkin menjadi platform lah ya kepada pasaran yang lebih luas sebenarnya. Tahniah kita ucapkan kepada Cik Rozana atas daya inovatif tersebut. Tanur pembuatan seramik. Itulah bukan mudah sebenarnya untuk cuma benda tu ada satu je kan. Lepas tu dia kena letak dekat bengkel tu lah. Dia tak boleh bawa. Kalau tak besar. Itulah kita boleh tunjukkan. Kita boleh masak siapa yang nak masak. Tapi itulah itu salah satu yang boleh kita cakap. Kalau nak berjaya itu sebenarnya telah dibuktikan. Rozana katanya tidak memerlukan modal yang besar, tapi yang paling penting sekali ialah kreativiti dalam penghasilan sesuatu produk itu yang paling penting sekali, dan juga yang orang kata networking. Jaringan kerjasama itu juga penting dalam memastikan kejayaan perniagaan anda. Jadi terima kasih dan tahniah diucapkan kepada Cik Rozana Musa, inovator produk tanur bagi pembuatan seramik. Jadi kita akan berehat seketika, kembali selepas ini ada banyak lagi yang bakal kami kongsikan dalam Selamat Pagi Satu Malaysia. Kita terus bersama dengan Nurata. Nurata nampak macam lapar macam tu. Itulah. Kenapa ya? Nurata makan apa?